Assalamualaikum kelas. Okey, hari ini kita akan masuk carry out, set pegging dan setting out work untuk si kompetisi ketiga dalam set preparation. Okey. Carry out, pegging dan setting out work ni maksudnya apa? Dia akan membuat kerja-kerja merancang tanda dan setting out, kerja-kerja merancang tanda dan memasang pancang. Macam itulah. Okey. Okey. Tujuannya adalah, ini adalah supaya pelatih-pelatih semua berjaya menamatkan modul ini selepas dan boleh melakukan kerja-kerja merancang tanda mengikut spesifikasi yang ditetapkan. Okey, dalam modul ini kita akan ada pengenalan, ada kita kenal peralatan survey, ada koordinasi kerja aras, apa itu kerja aras, macam mana kita membuat pemancangan dan merancang tanda, lepas tu apa kaedah-kaedah memancang yang kita akan buat, dan langkah-langkah penandaan dan perancangan bangunan menggunakan kaedah garisan tengah. Nanti kita tengok, okey? Okey. Apa tujuan merancang tanda? Kenapa kita kena rancang tanda? Okey. Kita dah ada tanah kan? Jadi untuk memastikan kita nak buat bangunan kan? Jadi kita nak pastikan posisi bangunan yang kita bina tu adalah dalam sepadan tapak yang ditetapkan. Jangan sampai kita buat rumah atas tanah orang lain sebab tak ada sepadan yang jelas. Itulah pentingnya kita rancang tanda. Kita mesti ada batu sepadan yang jelas, rancang tanda di mana bucu bangunan kita. Sebab setiap bangunan ni tidak ada jarak-jarak tertentu daripada sepadan yang telah ditetapkan. Tak boleh atas sepadan, tak boleh terlampau dekat dengan sepadan dan sebagainya, ikut kita punya undang-undang setempat, undang-undang oleh pihak berkuasa tempatan. Kalau dekat Labuan kita ada Perbadanan Labuan, okey, dan cepat tanah dan sebagainya, okey. Okey, kerja-kerja survey. Okey, kerja-kerja survey ni ada tiga langkah lah. Itu yang pertama, kita ukur dulu kawasan tapak. Yang kedua, kita tentukan sepadan. Lepas tu kita buat leveling. Leveling ni guna ni lah alat-alat leveling lah. Okey. Kerja-kerja survey kawasan tapak ni untuk mengukur dalam menentukan ketepatan posisi, ketepatan aras tapak supaya kerja-kerja penambakan dan pemarasan tanah dan penempatan struktur bangunan dapat dilakukan dengan tepat dalam sepadan yang betul. Okey. Lepas tu kita tentukan sepadan kan? Tentukan sepadan. Jadi, dengan menentukan sepadan ni, kita kenalah hendaklah kenal pasti sepadan sebelum memulakan kerja-kerja pembinaan bagi menentukan garisan sepadan yang sebenar. Okey. Berikut adalah langkah-langkah yang perlu diambil. Okey, langkah pertama ialah dengan kenal pasti sepadan tapak dengan memeriksa maklumat kekurangan tajuk dan maklumat hartanah bagi memastikan posisi sempadan. Ini biasanya ada dalam geran lah. Okey. Okay, yang kedua adalah bagaimana garisan yang membentuk persempadanan yang tercatat pada tapak peran berdaftar hanya mempamerkan sepadan secara umum. Ini ia tidak dapat mengenal pasti posisi sepadan tanah yang sebenar secara tepat. Okey, oleh itu kita perlulah melalui proses ukur survey bagi menentukan batu lot dan memastikan sepadannya tepat mengikut pelan tapak. Kerja-kerja pengukuran yang dilakukan berpandukan pada tiga elemen iaitu bearing, jarak dan koordinat. Okey. Biasanya bila kita dah dapat ni pelan tanah, okay, dia ada pelan kat situ dalam tu. Dalam geran tanah biasanya ada pelan. Ada kedudukan lah dalam bentuk inilah dalam bentuk
pelan lah, pelan. Tapi biasanya kita kena panggil juruukur lah, juruukur untuk tentukan sepadan tu betul ke tidak. Dan di manakah batu sepadan dan persepadanan yang betul. Okay. Okey, yang ketiga kita kena tentukan jarak leveling. Jarak adalah garisan mendatar dari satu titik ke satu titik. Mengikut jarak langsung dapat dilakukan menggunakan peralatan seperti pita ukur. Pengukuran dengan alat-alat biasanya digunakan untuk mengukur kawasan yang tak begitu luas. Kalau kawasan yang luas, kita kena guna peralatan seperti theodolite dengan waterpass. Okey. Seterusnya, ini adalah contoh-contoh peralatan survey. Yang pertama kita boleh nampak kat sini kita ada kompas, ada theodolite, ada alat aras dompot, ada staff pun baris besar lagi tinggi daripada kita. Tripod ni untuk letak theodolite, kita untuk letak alat aras dompot. Inilah macam untuk letak kamera tu lah. Ini biasanya kalau orang ukur jalan, tepi-tepi jalan biasa kita tengok kan. Dia orang bukan ambil gambar dia orang buat kerja ukur. Okay. Plasma, pita ukur dan branch ball. Okey. Koordinasi kerja aras. Okey. Ada dua jenis koordinasi kerja aras ni. Yang pertama, kita gunakan koordinat Cartesius. Yang kedua, koordinat kutub. Ini biasa yang kita aplikasi daripada matematik lah sebenarnya. Digunakan untuk, kalau koordinat Cartesius ni digunakan untuk menentukan setiap titik dalam bidang dengan menggunakan dua bilangan yang disebut koordinat X dan koordinat Y. X daripada sini dan Y, jarak di sini. X dan Y kita akan buat point di sini. Kalau koordinat kutub ada theta, sudut ni dengan jarak. Okay. Biasa dah belajar dalam matematik kan. Ini dalam, inilah koordinasi kerja aras ni lah kita nak tentukan titik asal kita dengan satu point di sini. Dalam pelan lah biasanya. Dalam pelan, contoh pelan kamu berbentuk sini berbentuk 4 segi contohnya. Titik asal ni sini 1 point 0, 0, 0. Lepas tu ke titik ni, ke titik satu ni adalah 5, 0, 5. Macam tu lah. Ini adalah 5, 5. Sini adalah 5, 0. Macam tu lah tentukan koordinat. Dah belajar dalam matematik kan. Okey. Kaedah memancang pula. Kaedah memancang. Menentukan kedudukan struktur di atas tanah sebelum bermulanya pembinaan. Pacang-pacang ditanam bagi tujuan menanda keempat-empat penjuru bangunan. Kita pacak dulu pancang ni. Biasanya 4 segi lah kan kita punya bangunan. Jadi kita tentukan 4 segi tu jarak daripada pancang pertama ke pancang kedua berapa. Pancang kedua dan ketiga berapa jaraknya, dan ketiga dan keempat berapa jaraknya. Kamu boleh tengok dekat pelan kantin open air balik. Di situ boleh nampak kita punya first tiang, ke second tiang, ke 4 tiang, ke 5 tiang. Kita ada berapa tiang dalam tu? 12 kan? Tentukan hujung ke hujung dululah. Yang tengah tu nanti kita boleh tentukan. Langkah-langkah menanda dan memancang menggunakan kaedah garisan tengah. Ini contohnya kita buat garisan tengah ni lah daripada asas pertama kan. Kita bawa ke hujung ni. Poin kedua. Kenapa dipanggil garisan tengah? Nanti daripada tengah tu kita akan bawa jarak tu keluar menggunakan garisan offset. Kita tengok video baru lebih faham. Saya tak dapat play lah video ni. Nanti saya bagi link untuk kamu tengok video ni. Video ni saya suka sebab mudah dipahami.
Kalau kamu tinggal di kawasan yang ada tanah, kamu boleh praktis di luar. Okay? Nanti saya bagi link, okay? Okay. Okay, ada soalan? Nanti boleh WhatsApp saya. Okay, terima kasih kelas. Jangan lupa buat kertas penilaian pengetahuan CU01 kompetensi 3. Sila hantar dan buat ya kelas. Terima kasih. Bye.